Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aziz Iskandar bin Yusof, bernombor metrik C24A1862. Pada hari ini saya ingin berkongsi tentang projek penulisan saya daripada cerita rakyat, iaitu Batu Belah Batu Bertangkup. Saya akan terangkan cerita asalnya dan juga bagaimana saya mengolahnya menjadi di dalam versi saya sendiri menggunakan struktur naratif 3 babak ataupun 3 act structure. Yang pertama sekali, cerita asal. Cerita Batu Belah Batu Bertangkup menceritakan tentang seorang ibu bernama Mak Tanjung atau Mak Timah yang kecewa kerana anak-anaknya, Melor dan Pekan, menghabiskan gulai ikan tembakul yang dikhaskan untuknya. Dalam kesedihan Mak Tanjung itu, dia melompat ke dalam batu mistik, iaitu batu belah, kemudian ditelan oleh batu itu. Kisah ini menjadi simbol terhadap sifat taat kepada ibu bapa adalah sangat penting dan jasa mereka haruslah dikenang. Akhirnya anak-anak mereka dibesarkan oleh nenek Kebayan sebelum Pekan berkahwin dengan Puteri Mayang Mengurai. Saya ingin terangkan bagaimana saya mengolah cerita dalam versi Melati. Dalam versi saya mengubah nama watak di dalam cerita ini seperti Mak Tanjung sebagai Mak Tam, iaitu ibu kepada Melati dan juga adik lelakinya. Melor sebagai Melati dan juga adik lelakinya Pekan diubah kepada nama Fansuri. Namun saya juga mengubah daripada watak Mak Tanjung, iaitu ibu Melati, Mak Tam, kepada anak sulungnya Melati yang menghadapi peristiwa tragedi ditelan oleh batu bertangkup itu. Selain itu, saya menambah peristiwa perselisihan faham antara Melati dan ibunya Mak Tam. Selepas itu saya mengekalkan elemen utama kisah Batu Belah Batu Bertangkup. Di dalam penceritaan Batu Belah Batu Bertangkup ini, saya menggunakan 3 act structure untuk membina naratif. Act yang pertama, setup, memperkenalkan keluarga, iaitu Mak Tam, Melati dan Fansuri. Konflik emosi, exciting incident, iaitu telur ikan tembakul dimakan oleh Fansuri. Di situ berlaku perselisihan faham antara ibu dan anak. Yang kedua, confrontation. Melati tersinggung apabila dimarahi oleh ibunya. Dia merasakan dirinya tak dihargai, lalu Melati melarikan diri ke hutan. Batu Belah mula berpuaka. Jadi midpoint dia adalah Mak Tam dan Fansuri ni dia menyedari bahawa kehilangan Melati, lalu mengejar dan mencari Melati yang hilang di dalam hutan. Yang ketiga iaitu resolution. Melati ditelan oleh batu belah batu bertangkup. Meskipun Mak Tam merayu sambil menangis, Mak Tam cuba menahannya daripada ditelan oleh batu itu, namun semuanya sudah terlambat. Mak Tam dan Fansuri meratap sepanjang malam. Seterusnya, datang nenek Kebayan membawa mereka pulang dan memberi nasihat. Akhirnya, Raja Indra Sakti memusnahkan batu belah dengan meriam. Jadi, batu belah itu musnah dan telah menamatkan ancaman batu itu buat selamanya. Namun kehilangan Melati kekal sebagai pengajaran dan trauma dalam keluarga tersebut. Jadi di sini dengan menggunakan struktur ini, saya dapat menekankan perkembangan watak, kemuncak konflik dan penyelesaian yang memberi mesej moral kepada kepentingan memahami sejarah dan kisah anak yang mendahagai terhadap ibunya. Sebagai kesimpulan terhadap penceritaan Batu Belah Batu Bertangkup ini,
Saya belajar bahawa cerita epik ataupun cerita rakyat Batu Belah Batu Bertangkut ini bukan sekadar cerita lama, tetapi ia boleh diolah menjadi naratif baru yang memberi kepada sejarah dan warisan. Dengan pendekatan 3 babak, struktur 3 babak ataupun 3 act structure ini, saya dapat memastikan cerita mempunyai pengenalan, konflik yang jelas dan penyelesaian yang memuaskan, sekaligus dapat menarik emosi pembaca. Sekian, terima kasih.